Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Alhamdulillah, kita bertemu lagi, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih diberi peluang, diberikan kesihatan untuk kita sama-sama belajar. Mempelajari ilmu-ilmu keagamaan dalam mata pelajaran pendidikan Islam tingkatan 2 ini. Hari ini kita akan belajar ayat kefahaman di bawah tajuk mengharap keampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita ni memang kena sentiasa harap, kita sentiasa inginkan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa kita. Jadi kita lihat dulu sebelum kita teruskan pelajaran, kita tengok kepada objektif pembelajaran, iaitu membaca dan memahami maksud surah Ali Imran ayat 133 hingga 136. Okey, mengetahui ciri-ciri orang bertakwa yang terdapat dalam ayat tu. Mengetahui syarat-syarat taubat. Tengok apa syarat untuk kita bertaubat. Kita ni kan banyak dosa, maka kita kena tahu bagaimana syarat untuk bertaubat. Yang seterusnya itu menjawab soalan kebat. Ustaz bimbing untuk jawab soalan kebat dan menjawab soalan di bahagian deskripsi. Baik, tanpa melengahkan masa, oleh kerana ayat ni panjang, Ustaz akan terus baca dan Ustaz akan terus operate mana-mana bahagian yang Ustaz rasakan perlu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار. Tampil balik. وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. Suraqallahul Azim. Kita lihat terjemahan ayat ini. Walaupun Ustaz dah sediakan slide, Ustaz akan terjemah terus daripada sini bagi menjimatkan masa. Baik. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. Dan segerakanlah kamu untuk keampunan Tuhan kamu. Bersegeralah kamu mendapatkan keampunan Tuhan kamu. Wajannatin, dan dapatkan syurga. Arduhas samawati wal ard. Lebarnya ialah langit dan bumi. Bila kita lihat lebar langit dan bumi, panjang banyak mana? Biasanya lebar dengan panjang, panjang lebih jauh lah. Allah tak sebutkan panjang, Allah sebutkan lebar. Pastinya lebar atau panjang syurga itu lebih jauh daripada langit dan bumi. Untuk apa syurga ni? U'iddat lil muttaqin. Untuk orang-orang yang bertakwa. Mana orang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra. Mereka ini menginfakkan harta fis sarra ketika senang, wad darra ketika susah, wal kaziminal ghaiz, dan mereka ini menyimpan atau menahan kemarahan, wal afina 'anil nas, dan mereka memaafkan kesalahan orang. Jadi ini Ustaz ulang terus. Antara sifat orang yang bertakwa ni, mereka infak harta pada masa senang dan susah. Mereka mengawal diri dari marah.
Mereka memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah SWT itu suka kepada orang yang melakukan kebaikan. Terus kita sambung lagi tengok apa sifat orang yang bertakwa. Walladzina idza fa'alu fahishatan, apabila mereka buat satu dosa, fahisyah ni dosa peribadi. Dosa yang melibatkan orang lain. Au zalamu anfusahum, ataupun mereka menzalimi diri mereka, ini melibatkan dosa peribadi. Zakarullah, lalu mereka ingat Allah, fastaghfaru lidzunubihim, maka mereka beristighfar terhadap dosa mereka. Mereka meminta ampun terhadap dosa mereka. Lalu wa man yaghfiru dzunuba illa Allah, Allah tanya, siapa yang boleh ampunkan dosa melainkan Allah? Pastinya memang tidak ada yang dapat mengampunkan dosa melainkan Allah. Kemudian mereka ni macam mana orang ni? Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka tidak berterusan melakukan dosa tersebut sedangkan mereka tahu, mereka sedar, mereka tak akan buat dah dosa yang mereka dah minta keampunan. Jadi sifat orang bertakwa di sini, apabila mereka melakukan dosa, mereka ingat Allah, mereka terus beristighfar kepada Allah, memohon keampunan, dan mereka ini tidak mengulangi dosa yang telah pun mereka lakukan. Kalau begitu, apa kesudahannya? Ulaika jazaohum maghfiratum min rabbihim. Mereka itu ganjaran bagi mereka adalah keampunan dari Tuhan mereka. Bukan setakat Allah ampun, wa jannatun, dan Allah bagi syurga pula. Macam mana sifat syurga? Tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Mengalir di bawah syurga itu sungai-sungai. Kita pun nak tempat selesa, kita pergi tempat ada sungai, ada jeram, ada apa, untuk kita merasai keselesaan. Di syurga Allah jadikan tempat tinggal kita penuh dengan air-air, di sungai-sungai yang mengalir. Wa ni'ma ajrul amilin, dan ia merupakan sebaik-baik ganjaran bagi orang-orang yang beramal soleh. Jadi nak dapatkan semua ni, beramal soleh dan bertaubatlah kepada Allah, ataupun lengkapkan ciri-ciri kehidupan dengan ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini slide yang Ustaz sediakan, dan jika ada apa-apa boleh merujuk kepada slide ini. Baik. Seterusnya kita lihat maksud taubat. Maksud taubat ialah kembali mentaati Allah setelah melakukan maksiat dan dosa. Dosa ni bila kita buat, seolah-olah kita makin jauh daripada Allah. Bila kita bertaubat, kita pun kembali semula kepada Allah. Sebab itulah dikatakan taubat ialah kembali kepada Allah. Kembali mentaati Allah setelah kita melakukan maksiat dan dosa. Hukum taubat, wajib. Kita ni wajib bertaubat. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa likulli ummatin ajal. Bagi setiap umat itu ada ajal, ada tempoh. Kita pun, bagi setiap orang ada tempoh masa, kita boleh hidup berapa lama. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila tiba ajal mereka, maka tidak akan dilewatkan sesaat pun, juga tidak akan dicepatkan sesaat pun. Jadi itulah ajal, itulah tempoh. Sama ada umur kita, umur umat, umur dunia, semuanya telah ada tempoh yang telah pun Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Bagaimana pula syarat untuk bertaubat? Syarat utama dalam bertaubat menyesal dan berhenti daripada melakukan dosa. Menyesal dan kena berhenti. Kalau masih buat bertaubat, Allah tak terima taubat itu. Yang seterusnya beristighfar, memohon keampunan Allah. Dah menyesal, berhenti, mohon astaghfirullahalazim, ya Allah ampunkan dosa aku. Kemudian ada azam untuk tidak mengulang dosa itu lagi. Aku tak nak buat dah, ya Allah. Janji dengan Allah tak nak buat dah. Tetapi jika dosa berkait dengan manusia, maka hendaklah kita meminta maaf daripadanya, memulangkan hak atau hartanya, dan meminta supaya dihalalkan. Mana jika berkait dengan orang lain, kita curi barang orang, maka kena hantar balik. Nak hantar tak boleh dah, kena bayar. Tak boleh nak bayar, tak ada duit, minta halal. Kita fitnah orang, maka kena betulkan balik. Kena bagi tahu, yang aku cakap tu adalah fitnah. Wahai orang ramai yang terima berita, yang aku bagi tahu tu itu adalah fitnah. Aku minta maaf. Aku tarik balik apa yang telah pun aku cakapkan. Jadi itu menjadi syarat untuk Allah SWT mengampunkan dosa kita apabila kita lakukan dosa terhadap, kita lakukan kesalahan-kesalahan kepada
sesama manusia. Baik. Ciri orang bertakwa. Tadi kita dah sebutkan ciri orang bertakwa. Jadi ini kita senaraikan balik. Tengok, memohon keampunan serta memulangkan hak. Memohon keampunan Allah, memulangkan hak orang yang kita ambil hak dia. Menyumbang harta pada waktu senang dan susah. Menahan kemarahan, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Cuma Ustaz nak huraikan, maafkan kesalahan orang lain ni kalau kesalahan pada peribadi kita, kalau kesalahan itu kepada organisasi, kepada masyarakat, maka jangan dimaafkan begitu. Tindakan mesti diambil. Kalau dia curi barang masjid, maka kena bayar. Ataupun kena ganti balik. Kerana itu merupakan kesalahan kepada orang ramai. Kita secara individu tidak berhak untuk memberikan kemaafan atau menghalalkan apa yang telah pun diambil. Spektrum ilmu, cara mengurus kemarahan. Bagaimana kita nak urus diri ketika marah? Nombor 1, baca ta'awuz. Apa ta'awuz? Ta'awuzlah nama manja bagi a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kenapa perlu baca ta'awuz? Kerana marah itu dari syaitan. Jadi kita minta berlindung daripada syaitan, maka redalah marah. Yang kedua, mengubah posisi kepada lebih rendah. Kita duduk macam mana bila kita nak marah, maka kita rendahkan kedudukan kita. Jangan kita duduk, kita terus bangun, kerana dia boleh membangkitkan lagi kemarahan. Yang ketiga, berdiam diri. Kalau tak perlu jawab, biarlah orang nak cakap apa pun, biar diam je. Sebab apa? Kalau kita jawab, makin panas. Yang keempat, berwuduk. Kenapa berwuduk? Kerana syaitan dijadikan daripada api. Dia berdampingan dengan kita untuk membangkitkan kemarahan kita. Kita ambil air simbah. Kalau tak cukup berwuduk, mandi. Untuk menyejukkan badan. Kerana apa? Kerana bila sejuk, badan sejuk, maka kemarahan pun akan ikut sejuk. Pengajaran ayat. Kita hendaklah segera bertaubat kepada Allah supaya menjadi orang yang bertakwa. Bertaubat tu, orang bertaubat tu ciri orang bertakwa. Jadi segera bertaubat untuk jadi orang bertakwa. Kita mestilah memaafkan kesalahan orang lain agar hidup lebih harmoni. Bila kita selalu maafkan orang, kita pun senang hati, orang pun senang dengan kita. Kerana kita ni berjiwa besar, boleh memaafkan kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Soalan keempat. Sewaktu membeli makanan di sekolah, salah seorang murid telah melanggar anda. Makanan yang dibeli tertumpah pada baju anda. Jelaskan tindakan anda. Kalau berlaku gini, mesti marah kan? Dahlah makanan kita rugi, kena beli lain. Yang keduanya, baju kita kotor. Siapa yang tak marah? Jadi, macam mana kita nak ambil tindakan kalau perkara begini berlaku? Okey, kita lihat. Contoh jawapan yang Ustaz berikan. Saya akan menahan kemarahan saya. Marah tu tak salah, tapi tahan marah. Kerana ianya merupakan ciri orang bertakwa. Kita kan nak jadi orang bertakwa, maka urus kemarahan. Menahan marah itu ciri orang bertakwa. Kesannya, pergaduhan dapat dielakkan. Kesimpulannya, kita hendaklah mudah memaafkan orang lain agar hidup lebih harmoni, hidup lebih baik. Lebih tenang bila mana kita maafkan kesalahan orang lain. Perhatikan kepada yang Ustaz highlightkan, kerana kesannya, kesimpulannya kita hendaklah dan juga agar. Ini merupakan rangka. Rangka penting. Ada lagi boleh ditukar perkataan lain, tapi Ustaz konsisten dengan rangka ini untuk memberikan gambaran kepada pelajar bahawa nantinya dia tidak bercelaru untuk membina rangka dan menjawab soalan kebat dengan baik. Jadi kita dah sampai kepada penghujung. Dalam penutupnya, sila jawab soalan pengukuhan di bahagian deskripsi. Sila like, share dan subscribe video ini jika belum. Dan Ustaz sudahi dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.